Hai, so kita sambung tentang reinsurance. Okey, ada satu lagi konsep dalam insurans yang disebut reinsurance. Okey, dalam erti kata lain yang lebih senang awak faham, insurans polisi tu dah diinsurankan, kemudian ianya dijual pula kepada syarikat insurans yang lain yang dikenali sebagai reinsurance. So biasanya kalau kita nak kenal syarikat-syarikat reinsurance company ni, dia ada perkataan re kat depan. Dia ada re kat depan. So kita kenal lah. Contoh saya bagi. Right. Munich Reinsurance Company Malaysia Berhad. So nampak perkataan re ni, awak tahu dia adalah syarikat reinsurance. Asia Capital Reinsurance. Swiss Reinsurance. Ada banyak lah. Hanover Re. Okay, Malaysia Reinsurance, tengok yang ni, Alliance Life Reinsurance. So, ini semua adalah syarikat reinsurance. Okay, so back to the reinsurance concept. So, maknanya it is the process of insuring, again, diinsurkan sekali lagi oleh insurer. Okay, so kenapa syarikat insurans buat macam tu? Sebab dia nak transfer the risk yang dia hadapi tadi. Dia ada banyak polisi, dia jual kepada klien dia, dan mungkin dia rasa nak transfer risiko tu. Mungkin dia ada terlalu banyak polisi, so what can he do adalah dia jual dan transfer risiko tersebut kepada syarikat reinsurance. So, of course, untuk reinsurance kita kena ada contractual agreement jugalah, kena ada perjanjian antara satu syarikat insurance tadi kepada syarikat reinsurance. Siapa yang jual polisi tersebut dikenali sebagai ceding. Ceding ataupun cedent. Sama ceding dan cedent adalah syarikat insurans yang menjual polisi tersebut kepada reinsurer yang lain. Okey. Ada juga satu keadaan di mana reinsurers tadi dia dah beli polisi-polisi tadi daripada syarikat daripada syarikat insurans, tetapi dia nak transfer pula the risk tu kepada syarikat reinsurans yang lain. So ada dua reinsurans dalam ni, double, berlaku double reinsurance lah, daripada syarikat ceding yang asal. Okay, dia reinsurer beli, reinsurer ni pula pergi jual pula kepada reinsurer yang lain. Ini dikenali sebagai retrocession. Right, retrocession. Contohlah macam tadi. Katakanlah AIA dia jual dia jual polisi dia kepada Munich Reinsurance. Tiba-tiba Munich Reinsurance jual pula kepada Asia Capital Reinsurance. So ada dua kali ataupun double berlaku reinsurance dekat situ, so kita panggil dia sebagai retrocession. Just for you to know lah. Okay. And apa fungsi reinsurance? Okay. Pertama, protection of reinsurance. Kenapa? It provide protection kepada syarikat insurans, okay, terhadap risiko-risiko yang random occurrence, yang mungkin berlaku tanpa kita agak lah, kan kita tak tahu ianya, mungkin syarikat tu mungkin tiba-tiba berdepan dengan kerugian besar hasil daripada investmentnya, ataupun berlaku catastrophic losses, tiba-tiba berlaku gempa bumi di kawasan lingkungan yang dia cover tadi, right, contoh. So dia berdepan dengan satu masalah risiko yang terlalu besar lah untuk cover, kan. So kalau dia dah jual polisi dia tadi kepada reinsurers, so reinsurers akan also contribute menanggung losses lah. So protection of reinsurance. Okay. Keduanya untuk increase capacity, yang mana yang ni menjadikan capacity satu-satu syarikat tu lebih orang kata kurang risiko dan dia lebih bebas lah, right. So, insurance tadi, bila dia dah transfer the risk kepada syarikat reinsurance, dia mungkin boleh opt out untuk cari business ataupun
jual pula polisi yang lain kepada klien yang lain. Right? So, itu dia boleh expand pula bisnes dia lah. And also ketiga, untuk tujuan risk spreading. Okay, tidak, maknanya kalau sesuatu tempat tu berlaku macam natural disaster lah, katakan macam earthquake, flood, hurricane, whatsoever. So mungkin dalam flood, hurricane dan earthquake tadi, mungkin dia ada insurans kan, jual insurans terhadap kereta dan sebagainya. So dia boleh cover, dia kena cover loss for that types of losses. So kalau dia dah tolak kepada syarikat reinsurance, so dia mungkin boleh lega sikit lah, boleh transfer the risk itu kepada syarikat reinsurance. Tak adalah dia nak tanggung semua. Okay, inilah konsepnya, right? Contoh saya bagi kat sini, let's say AIA ada 100 life insurance policy yang bernilai 5 billion for example, contoh saja ni, right? So AIA rasa macam nak reinsurekan polisi-polisi tersebut kepada reinsurance Asia, nama syarikat dia Asia Capital Reinsurance Malaysia Berhad, contohlah. Okay, so siapa yang jadi seeding atau seeding? Siapa reinsurance kat sini? Okay, of course AIA tadi adalah seeding ataupun seeding company, sebab dia yang transfer risiko tu terhadap syarikat reinsurance. Dan Asia Capital Reinsurance adalah syarikat reinsurance. So dia menerimalah, kan? Seeding juga kat sini bermaksud dia transfer, dia memindahkan risiko itu kepada syarikat reinsurance ini tadi. Okay, boleh faham konsep dia, right? Okay, ada beberapa jenis types of reinsurance. Okay, pertama dia panggil proportional pro rata reinsurance. Okay, pro rata ni reinsurance. So di bawah proportional ni dia berkongsi sebenarnya. Sebab tu dia panggil proportional. Dia ada berkongsi percentage tertentu untuk dia cover losses tu. Under this treaty, seeding ataupun syarikat yang cuba nak reinsurancekan polisi dia tadi, dan juga reinsurer, dia berkongsi share. Dia share original sum insured, dia share premium, dia share sum losses. Okay, ikut dia punya perjanjian lah. Katakanlah seeding atau yang nak reinsure polisi tadi, kalau dia kata 40% of the sum insured, okay, so dalam ni bermakna reinsurance akan entitled untuk 40% of the original premium dan juga losses. So maknanya kalau dia transfer sebanyak 40% kepada syarikat reinsurance tadi akan tanggung juga sebanyak 40%. Dia sama, yang ni proportional ni. Okay, so dia sama, right? So dia akan tanggung sebanyak yang sama, right? 40%. Yang ni dia tolak kepada reinsurer akan tanggung sebanyak 40% lah. Okay, contoh right. Cumanya pro rata dibahagikan kepada beberapa jenis, non-automatic, automatic dan juga semi. Yang kita nak tengok sebenarnya yang ni, facultative, quota share, surplus reinsurance dan juga facultative obligatory. Ni jenis-jenis dia jenis-jenis konsep of reinsurance. Okay.